kesalahan, ada kesilapan dari pihak anak-anak saya sendiri, tuan-tuan tegur lah. Buat macam anak-anak tuan-tuan juga lah. Tegur, jangan segan-segan untuk tegur, nasihat dan sebagainya lah. Jadi itu mukadimahnya lah. Jadi tajuk kita pada malam ini bersempena dengan 2 hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Maka saya kira ada sepatutnya untuk kita bincang sedikit sebanyak perkara yang berkaitan dengan korban agar ibadat kita ini mendapat redha Allah serta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya kita kena lihat dulu tentang udhiyah. Aidil Adha, Adha itu maksudnya udhiyah yang kita panggil sebagai hari raya korban. Apa maksud korban itu? Ya, korban ini sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ni miskin. Kita ni bahasa Melayu ni, orang Melayu ni dalam Arab Melayu tu bajau apa semua tu, kita panggil Malaysia lah. Bahasa kita ni bahasa yang miskin. Jadi kita terpaksa ambil daripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab terutamanya. Banyak kita melayukan bahasa-bahasa mereka inilah. Termasuklah korban. Korban ini daripada bahasa Arab korban. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Ayat ini nak menceritakan kisah 2 orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, di mana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membacakan kisah 2 orang anak Adam ini, Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bani Adam, 2 orang anak Adam, idh qarraba qurbana, apabila 2 orang anak Adam ini diperintahkan oleh Allah agar berkorban. Qarraba maksudnya dekat, mendekatkan diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan banyak amalan untuk hamba dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti puasa, sedekah, solat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Termasuklah ibadat korban. Salah satu ibadat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi idh qarraba qurbana, qurbana di sini, korban di situ. Okay? 2 orang anak Adam ini diperintahkan untuk berkorban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Salah seorang diterima korbannya dan seorang lagi tidak diterima oleh Tuhan. Kenapakah korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di sinilah kita nak nilai, kita nak ulang kaji. Takut-takut korban kita ini tidak sebagaimana korban Habil, tapi jadi macam korban Qabil, iaitu kita tidak mahu. Jadi syarat diterimanya amalan ini ada 2. Okay? Satu, niat yang ikhlas. Okay? Niat kita kena ikhlas, baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa ibadat, semua ibadat. Niat yang ikhlas. Dan yang kedua itu cara yang betul. Cara yang betul ini itu cara sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW berdasarkan nas-nas dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka. Jadi mengikut sebahagian pendapat adalah pada waktu duha, iaitu apabila matahari naik sepenggal. Ada pandangan lain mengatakan waktu duha, waktu korban itu, waktu sembelihan itu bermula terbitnya matahari. Contohnya waktu isyraq, pukul 6 berapa isyraq? 6-7 minit. Waktu 6-7 minit munculnya matahari. Selepas itu sekira-kira 2 rakaat solat dan 2 khutbah yang ringkas. Ada bila kita buat kiraan lebih kurang 7 minit. Maksudnya selepas 7 minit, 6-7 minit tambah lagi 7 minit dah boleh sembelih binatang korban. Sebab 7 minit itu sekira-kira 2 rakaat solat dan 2 khutbah. Khutbah kita ni panjang tuan-tuan.
Tapi dalam kitab itu qadar khutbah itu khutbataini khafifataini, dua khutbah yang ringkas. Khutbah ni hanya cukup syarat 5 rukun dah jadi khutbah. Tuan-tuan, kalau contoh imam tidak hadir solat Jumaat, tidak hadir kerana emergency, tidak ada orang nak baca khutbah, jangan buat zuhur, buat solat Jumaat, naik baca khutbah, tuan-tuan sebut 5 benda ni saja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cukup 5 rukun khutbah. Kemudian duduk, ulang balik yang tadi. Ulang balik yang tadi, selesai khutbah Jumaat. Sebab rukun khutbah ini hanya ada 5 sahaja yang wajib disampaikan dalam bahasa Arab. Itu khutbah paling ringkas. Tuan-tuan boleh hafal malam ni, semua boleh berkhutbah malam ni. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cukup. Dah boleh berkhutbah. Jadi kalau imam emergency tidak ada, jangan buat zuhur. Boleh buat Jumaat. Ulang 2 khutbah itu yang dengan 5 rukun. Jadi ada satu pandangan mengatakan itulah waktu permulaan dibolehkan sembelih binatang korban. Tetapi mengikut pandangan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga kalau kita lihat di dalam Matan Minhajul Talibin, ada Imam Nawawi menyebut tentang waktu korban ini disunatkan dilewatkan sehingga masuknya waktu duha. Kerana di sini ada berlaku perselisihan pandangan. Ada yang mengatakan kena matahari naik sepenggalah dulu barulah kita boleh mula menyembelih binatang korban. Jadi tuan-tuan tunggu dulu masuk duha. Oleh itulah perkataan Aidul Adha itu diambil daripada perkataan duha. Itu waktu duha bersempena dengan permulaan waktu sahnya korban, dan berakhirnya waktu korban iaitu apabila masuknya waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, iaitu hari terakhir, hari Tasyrik. Kemudian berkenaan dengan hukum korban, hukum berkorban ini hukumnya adalah sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Iaitu sunat yang sangat dituntut dan digalakkan. Dinamakan sunat muakkad kerana ada sebahagian mazhab mengatakan ibadat korban ini wajib hukumnya bagi orang yang mampu, sebagaimana haji. Orang yang mampu menunaikan haji maka wajib atasnya menunaikan haji. Begitu juga korban. Orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban berdosa, mengikut sebahagian pandangan mazhab, itu mazhab Hanafi. Tetapi mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa hukum berkorban itu adalah sunat muakkad. Itu sunat yang sangat dituntut. Hukum kedua, selepas sunat muakkad itu ada dipanggil sunat kifayah. Tuan-tuan tentu pernah dengar fardu kifayah, sebagaimana solat jenazah. Solat jenazah fardu kifayah, bermakna kalau satu orang lelaki menunaikan solat jenazah, maka gugurlah dosa terhadap semua penduduk ataupun lelaki dalam komuniti dia. Pemula niat berkorban ada 6 tempat. Tempat pertama ketika mana mengasingkan haiwan korban. Ini bagi orang yang ada sapi banyak, dia berlembu. Dalam kandang dia ada 30 ekor. Dia kata, ini 1 ekor ni yang baru cukup umur ini, aku jadikan sapi ini haiwan korban untuk tahun ini. Maka dia dah boleh mula berniat ketika mana dia mengasingkan sapi itu yang banyak-banyak itu untuk korban. Tempat kedua untuk dia berniat korban ini adalah ketika mana
ia menyembelih binatang korban. Ketika mana dia menyembelih, dia sendiri yang menyembelih binatang korban. Sama ada ketika menyembelih ataupun sebelum menyembelih. Yang ketiga, tempat ketiga, iaitu sewaktu dia mewakilkan kepada seseorang untuk menyembelih binatang korban. Dia nak sembelih, dia tak berani. Nanti dia kata, jadi mangkai ustaz kalau saya sembelih. Dia berkata, saya wakilkan kepada ustaz untuk sembelih binatang korban saya. Waktu dia serahkan wakil itu untuk menyembelih, dia dah boleh mula berniat di situ. Yang ketiga, sewaktu mewakilkan seseorang untuk mengurus haiwan korban dia. Untuk mengurus haiwan korban. Ini sekarang ini banyak korban online, easy korban dan sebagainya. Yang ini kena hati-hati tuan-tuan. Agent yang kita lantik tu, pertamanya kalau kita nak berniat, kita sendirilah nak berniat, dia kena ada jual beli ni. Pastikan haiwan itu telah dibeli oleh ejen tersebut. Sebab macam mana kita nak niat korban sedangkan haiwan tu belum jadi hak milik kita? Pastikan haiwan itu, ejen kata, ya saya dah beli haiwan korban untuk kamu. Di situ kita dah boleh mula berniat. Tapi kalau belum dibeli, tidak boleh berniat lagi, sebab bukan lagi jadi hak milik kita. Yang kelima, waktu berkorban itu sewaktu kita bernazar. Waktu kita mula bernazar untuk berkorban, lepas kita bernazar, maksudnya dah ada sapi kan? Haiwan ini aku bernazar untuk korban pada tahun, kita dah dikira berniat pada masa itu. Dan yang keenam, ketika mana kita membeli voucher korban. Ini fatwa dari Timur Tengah. Di Timur Tengah dia jenis jual voucher. Dia bagi voucher korban. Siapa nak beli? Dia kata sapi dah ada lah. Sapi dah ada dalam kandang dia, ada 100 ekor. Jadi dia jual dalam bentuk voucher. Maksudnya dia dah jual satu bahagian, kita bayar, itu bermakna haiwan korban itu dah jadi hak milik kita. Kita dah boleh mula berniat. Jadi ada 6 tempat di sinilah untuk kita berniat korban. Dan niat korban ini tuan-tuan boleh diwakilkan. Lepas tu kalau kita pakai ejen, syarikat ataupun mana-mana wakil, biar jelas akad dia. Mula-mula kena ada akad jual beli. Yang kedua kena ada akad pengurusan. Saya wakilkan kepada kamu untuk beli haiwan korban untuk saya dengan harga sekian-sekian. Yang kedua, kena ada akad satu lagi, itu saya wakilkan kamu untuk mengurus korban saya. Bila mengurus ini, termasuklah niat, termasuklah pembahagian, termasuklah wakil sembelihan, untuk mewakilkan seseorang sembelihan. Jadi akad ini kena jelas, kerana setiap ibadat perlu kepada niat. Atas alasan inilah kenapa ulama kita, termasuk mazhab kita Syafi'i tadi, mengatakan korban untuk orang yang dah meninggal dunia tidak sah, melainkan dia berwasiat. Kenapa? Kerana setiap ibadat perlu kepada niat. Dan macam mana kita nak korban untuk dia? Orang mati tak berniat. Orang dah mati nak berniat macam mana? Jadi sebab itulah ulama kata tidak sah, melainkan orang itu telah berwasiat. Bila dia berwasiat bermakna dia telah berniat. Okey, jelas ya. Kemudian bolehkah daging korban ini diberikan kepada orang bukan Islam? Mengikut pandangan muktamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, tidak boleh. Tidak boleh kerana ia adalah daging ibadah. Cuma di dalam mazhab kita sendiri ada berlaku khilaf. Ada mengatakan daging korban sunat boleh diberi kepada orang bukan Islam yang jenis kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang kafir yang berada di dalam negara Islam, yang tidak memusuhi orang Islam, yang tidak benci kepada orang Islam. Ini dibolehkan. Ini salah satu pandangan yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Manakala pandangan muktamad mengatakan tidak boleh.
Pandangan pertama maka tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam. Solusinya macam mana? Kalaulah dalam komuniti kita ni ada orang bukan Islam dan mereka hidup macam kita, mereka baik dengan kita, mereka berjiran dengan kita, kita nak bagi juga, nak jemput juga dia orang ini untuk orang kata apa, kenduri sekali dengan kita. Jadi tak salah kalau orang yang ada duit lebih, untuk 7 bahagian seekor sapi tu, 6 bahagian kita niat korban, 1 bahagian tu kita tidak niat untuk korban. Kita niat untuk daging kenduri contoh, ataupun sembelihan biasa, tidak ada masalah. 7 ekor sapi, 7 bahagian untuk seekor sapi itu boleh kita gabung dengan niat macam-macam. 1 bahagian korban, 1 bahagian akikah, 1 bahagian untuk walimatul urus, kenduri kahwin, 1 bahagian untuk jual beli, 1 bahagian untuk buat serunding, 1 bahagian boleh, tidak ada masalah, dicampur-campur begitu. Yang penting 7 bahagian terhad kepada 7 orang sahaja. Bolehkah korban digabung dengan akikah? Dia nak niat dua-dua sekali untuk 1 bahagian. Dia kata saya ni 1 bahagian RM700. Saya ada RM700 ni saja. Kalau nak beli 700 lagi 1 bahagian untuk akikah, kebetulan anak dia baru lahir, tak cukup duit. Boleh tak saya gabung? Di sini dalam mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita sendiri berbeza pandangan antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sah salah satu sahaja, sama ada korban yang sah atau akikah yang sah. Okey, Imam Ramli kata sah dua-dua. Baik, itu dari sudut perbahasan hukumnya. Cuma kalau kita diberi pilihan antara nak buat korban atau akikah, mana yang lebih afdal? Nak korban dulu ke ataupun nak buat akikah? Salah satu saja. Maka ulama kata sini afdal kita buat korban kerana 3 sebab. Sebab pertama, dia tak boleh fokus. Okey, mana dah tadi? Okey, 3 sebab apabila bertemu antara korban dengan akikah, ada 3 sebab didahulukan korban berbanding akikah. Yang pertama kerana dari aspek masa. Korban hanya ada 4 hari sahaja dalam setahun. Manakala akikah itu sepanjang tahun, bahkan sampai mati, sehingga dah mati pun boleh lagi orang buat akikah untuk. Sampai begitu. Jadi sebab itulah didahulukan korban bila bertemu dengan akikah. Yang kedua, oleh kerana ibadat korban ini ada pandangan yang mengatakan wajib, tetapi akikah tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Sebab itu didahulukan korban berbanding akikah. Yang ketiga, kerana korban itu adalah untuk diri kita sendiri, manakala akikah adalah untuk anak. Anak itu maksudnya untuk orang yang lain lah, bukan untuk diri kita. Maka dari sudut ibadat mesti dahulukan diri sendiri berbanding orang lain. Dalam ni dia panggil sebagai konsep fastabiqul khairat. Saya bagi contoh soft pertama. Soft pertama, kadang-kadang kita ni bila ada 2-3 soft, kita duduk soft kedua, ada soft pertama ni kosong, kita tolak. Sila. Itu makruh tuan. Makruh hukumnya. Kenapa? Kerana soft pertama itu lebih baik daripada soft kedua. Soft kedua itu lebih baik daripada soft ketiga. Di dalam hadis yang lain, sekiranya seseorang itu mengetahui fadilat apa yang ada di soft pertama, nescaya mereka akan mengundi. Maksudnya mereka akan buat undian untuk duduk berebut nak duduk di soft pertama. Disebab itu makruh dalam bab ibadat kita dahulukan orang lain. Kita kena berebut-berebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Jadi
ayat ini kita bersegera berhubung untuk dapatkan maghfirah, dapat redha Allah dan untuk berbuat kebaikan. Jadi sebab itulah ulama kata berkorban itu lebih diutamakan berbanding dengan akikah apabila tibanya Idul Adha. Hukum korban haiwan khunsa, binatang yang mempunyai dua alat kelaminnya. Dua alat kelamin, hukumnya sah. Sepakat ulama mengatakan hukum menyembelih binatang khunsa ini adalah sah dan dia dianggap sebagai tidak cacat. Begitu juga hukum berkorban binatang yang mempunyai satu telur sahaja, untuk sapi jantan. Itu musah walaupun tidak ada kedua-dua telurnya, kerana sepakat ulama mengatakan sah menyembelih haiwan korban binatang yang dikasih. Kasih itu lebih khasi, dalam masyarakat khasi, yang dipukul telurnya itu dengan tujuan supaya dia tidak ada nafsu untuk mengawat dan haiwan itu akan jadi gemuk. Begitu macam itu ada, kerana Nabi SAW pernah menyembelih kibas. Dan Nabi mengatakan bahawa hadani wali ummati. Nabi hadiahkan pahala korban itu untuk umatnya yang miskin, yang tidak mampu untuk berkorban. Jadi berkenaan dengan hukum berkorban ini, kita boleh ambil istifadah berkenaan dengan ada pertanyaan yang orang berkorban untuk si mati. Sehingga banyak sangat. Saya pergi beberapa tempat, saya pergi sembelih lah, saya dijemput untuk menyembelih haiwan korban ni. Ustaz, ini untuk si mati, sekian si mati sekian. Perkara ini memang menjadi khilaf ulama untuk mazhab-mazhab tertentu, tetapi kita yang beramal dengan mazhab Syafi'i, yang mazhab rasmi di Indonesia, dan mengikut fatwa mufti-mufti kita di Indonesia dan kitab-kitab muktabar yang ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, mengatakan korban untuk si mati tidak sah. Korban untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia tidak sah, melainkan ibu bapa kita itu ataupun si mati itu pernah meninggalkan wasiat. Sebelum dia meninggal, dia ada pesan, kalau aku meninggal nanti kamu tolonglah korban untuk mak, untuk bapa. Sama ada dia meninggalkan duit, wang ataupun tidak, si anak boleh menggunakan wang dia. Jadi bila si anak menggunakan wang dia, maka ia akan menjadi sedekah untuk ibu dia, untuk bapa dia yang meninggal. Kalau digunakan dari duit si mati, maka ia dipanggil sebagai wasiat wakaf. Dalam kitab-kitab fiqh dia sebut sebagai wakaf. Itu boleh diambil daripada duit si mati kerana dia adalah wasiat dia. Sebab apabila seseorang meninggal dunia, sebelum dibagikan harta pusaka, kena tolak hutang dia itu dan kena tolak wasiat dia, baru boleh dibahagikan harta pusaka itu. Jadi solusinya macam mana? Kita nak juga berkorban untuk ibu kita, untuk bapa kita, sedangkan ibu bapa kita meninggal tidak meninggalkan wasiat. Jadi berdasarkan hadis yang saya baca tadi, Nabi mensedekahkan pahala. Maka di sini ijma' ulama mengatakan pahala sedekah itu sampai jika kita niatkan. Bermakna kita berkorban atas nama kita, tetapi sama ada ketika menyembelih ataupun selepas menyembelih, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala korbanku ini kepada si anu misalnya. Tidak ada masalah, itu solusi dia lah, untuk kita sampaikan pahala korban itu kepada orang yang telah meninggal. Baik. Kemudian berkenaan dengan hukum korban ini juga, ia boleh menjadi wajib. Yang tadi saya cerita sunat, hukum dia boleh jadi wajib. Sebelum kita pergi wajib itu, saya takut saya terlupa tentang pembahagian daging
kepada sembelihan yang diwasiatkan oleh si mati. Tidak boleh dimakan oleh orang yang memegang wasiat. Sama ada dia anak ataupun pemegang wasiat, pemegang amanah, tak boleh makan. Hukum pembahagiannya sama seperti pembahagian daging korban wajib, itu korban nazar. Mesti disedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Kepada orang kaya pun tak boleh bagi. Ini sekiranya itu adalah korban wasiat. Jadi korban ini selain daripada sunat, dia boleh jadi wajib. Korban menjadi wajib dengan dua sebab. Satu dengan sebab nazar. Dia kata, demi Allah, aku bernazar untuk berkorban pada tahun ini. Ataupun dia kata, sekiranya anak aku dapat 7A ke 9A SPM, aku bernazar untuk berkorban tahun ini. Maka korban itu asalnya sunat dah jadi wajib. Ataupun korban itu jadi wajib dengan sebab ta'yin. Ta'yin ini jarang berlaku di negara kita. Ia banyak berlaku di negara Arab. Sebab perkataan ta'yin itu kalau tempat kita dia kena lafaz wajib. Sebab huruf di Malaysia ni bila kata ini lembu korban saya, semua maklum bahawa menunjukkan itu korban sunat. Tapi orang Arab bila dia ta'yin, dia tentukan ini korban saya, ia menunjukkan itu adalah korban wajib. Saya bagi contoh bab zihar. Bab zihar ni kalau murid saya yang ambil SPM tu, saya ada ajarlah bab zihar, subjek tingkatan 5, pendidikan Islam tingkatan 5. Budaya orang Arab, dia akan kata bila dia tidak mahu menyetubuhi isteri dia, tetapi dia tidak mahu menceraikannya, dia nak gantung tanpa bertanya. Dia akan kata apa? Bila dia benci bini dia, dia akan kata anti alayya ka zahrimu, kamu ke atasku seperti belakang ibuku. Zahri ini, zahar ini adalah maksud belakang, menyamakan isteri dengan belakang atau mana-mana anggota besar daripada badan kita itu dipanggil sehat. Maka haram suami pada masa itu menyetubuhi isteri, kecuali selepas dia bayar kafarah. Dia ada kafarah, dia macam kafaratul aiman, kafarah sumpah. Jadi benda itu tidak berlaku dalam masyarakat kita. Budaya zihar ini tidak ada. Itu budaya masyarakat Arab, dan budaya itu diwarisi sejak zaman jahiliyah. Jadi orang Arab bila dia sebut alayya, anti alayya, alayya itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Jadi sebab itu saya kata bagi kita orang Malaysia ni nak ta'yin binatang. Ta'yin ini maksudnya menentukan binatang korban itu tidak membawa kepada hukum wajib. Sebab menentukan binatang korban ini ada dua lah. Satu bersifat ikhbari, yang kedua bersifat insya'i. Ikhbari ini maksudnya kita nak bagi tahu ini binatang korban saya. Insya'i ini dengan lafaz yang sama, ini binatang korban saya dengan niat wajib. Ini binatang korban saya dengan niat untuk memberitahu orang bahawa saya nak berkorban, itu korban sunat. Jadi ini perbincangan yang sangat detail lah, saya sentuh sikit-sikit saja. Baik. Jadi apabila korban itu adalah korban wajib, maka haram ke atas orang yang berkorban itu, maksudnya yang bernazar, makan daging tersebut, dan juga termasuk orang-orang di bawah tanggungan dia, isteri dan anak-anak dia. Kalau dia tanggung ibu bapa dia, juga ibu bapa dia dah uzur tua, dia tanggung ibu bapa dia pun tak boleh makan. Ataupun ada adik dia seorang yang dia tanggung makan minum, adik dia pun tak boleh makan. Maksudnya diri orang yang bernazar dan orang di bawah tanggungan dia itu tidak boleh makan daging nazar, itu daging yang wajib. Semuanya wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, itu dari sudut hukum. Kita lihat pada soalan lah. Kemudian soalan
bolehkah bahagian lembu yang tidak diperlukan seperti kulit, kaki atau lemak diberikan kepada orang bukan Islam? Jawapannya tak boleh. Bukan sahaja orang Islam, bukan sahaja orang bukan Islam, kepada orang Islam pun kena tengok dulu keadaan dia. Kalau beri itu beri yang macam mana? Untuk dia jual tak boleh. Beri kepada orang Islam yang kaya. Kalau bagi kepada fakir miskin, kulit ke, tulang ke apa, dia nak jual ke, nak buat apa bebas. Tapi diberi kepada orang kaya, dia tak boleh jual. Termasuklah diri orang yang berkorban. Orang yang berkorban tidak boleh menjual sebarang satu juzuk pun daripada haiwan korban. Tak boleh jual. Mesti disedekahkan kepada fakir miskin, dan orang miskin tu yang boleh jual. Bagaimana pula Ustaz kalau kita jual tapi duit tu bagi pada orang miskin, pun begitu pun tak boleh. Mesti bagi kepada orang miskin juga. Kecuali orang miskin lepas kita bagi kepada dia, dia bagi kepada kita semula. Saya bagi kepada awak balik ya. Saya maksudnya biar ada serah terima dulu. Dah jadi milik orang miskin tu, kemudian dia nak buat apa, dia nak serahkan kembali kepada kita, barulah kita nak jual ke apa boleh. Yang penting ada serah terima. Okey. Nampak kita ni sayang kulit dia tanam kan? Tanam. Kalau di Semenanjung kebanyakan kulit dijual. Dan dia bagi kepada orang miskin itu dijual. Mahal tu. Sebab itu kalau di Semenanjung masa dia lapah tu, dia lapah kulit tu, dia betul-betul hati-hati, tak nak bagi koyak. Kulit tu dia kena hati-hati masa dia lapah. Sebab kalau koyak pergi jual, harga dia dah jatuh. Dia kena hati-hatilah. Di sini tidak ada tempat jual beli kulit kan. Jika satu bahagian dari korban wajib diagihkan kepada fakir miskin, bolehkah dua bahagian daging korban lagi dimasak untuk dijamu kepada orang ramai? Okey, ini bab pembahagian daging korban. Dia satu bahagian daripada sapi itu, satu ekor lembu 7 bahagian. Satu bahagian itu untuk satu orang yang berkorban. Ada orang ni, dia masak semua satu bahagian, kemudian dia panggil semua orang, termasuk orang miskin, dia jamu makan. Hukum pembahagian daging yang telah dimasak tidak sah. Okey, tidak sah. Dah buat ni, macam mana? Itu penting kita bincang mana? Hukum dia gini ya, satu bahagian. Contohlah, satu bahagian dia kira daging saja, tulang, organ dalam tak dikira. Okey, organ dalam, tulang tak dikira. Yang dikira sedekah wajib itu adalah daging. Ya, daging. Contohlah, satu bahagian daging itu ditimbang 10 kilo. Maka tuan-tuan masak semua 10 kilo tu, panggil orang miskin makan. Itu tidak sah. Tidak sah pembagian. Korban itu sudah sah, tapi ada satu tanggungjawab, yaitu pembahagian daging yang wajib. Sebab dari satu bahagian 10 kilo itu, ada satu bahagian yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin daripada 10 kilo. Berapa sekurang-kurangnya minimum untuk disedekahkan kepada fakir miskin? Yang ini ulama berbeza pandangan. Cuma ulama secara sepakatnya mengatakan daripada satu bahagian tu wajib kita ambil sekurang-kurangnya dengan nama sedekah. Bila kita sedekah kepada orang miskin itu, sedekah itu tidak nampak lekeh. Tidak nampak lekeh kan? Sama juga sini kan? Sedekah tu bila orang miskin terima ada sikitnya. Bukan begitu. Bila dia terima, boleh sudah dia masak untuk diri dia. Okey, maksudnya
Ulama letak dawabit di sini, ada kata minimum setengah kati, ada kata minimum satu kati. Satu kati sama dengan 600 gram. Jadi di sini ada juga beberapa asatizah saya mengatakan paling kurang 1 kilo lah. Daripada 10 kilo itu 1 kilo minimum. Sebenarnya 1 kati, jadi tak apalah kita sebut dapat sedekah ni jangan berkilo lah. 1 kilo tu kita ambil wajib sedekah. 9 kilo lagi terpulang, kita nak buat macam mana? 9 kilo lagi sama ada kita nak masak, panggil orang makan ramai-ramai, itu tidak kisah kita. Sebab sebahagian 1 juzuk yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin secara mentah kita telah laksanakan. Wajib kita cabut tu sedekah dalam keadaan mentah, bukan dimasak. Kerana apa? Kerana daging itu bukan hak kita. Itu hak orang miskin. Jadi kalau kita dah masak, kita masak pula masak kari. Orang miskin itu tak makan kari. Nah, jadi kadang-kadang daging tu tempat kita mungkin tidak berlaku, tapi tempat lain orang miskin bila dapat daging dia jual pula daging tu. Sebab dia nak dapatkan duit. Tempat kita mungkin tak sampai macam tu. Tapi ini nak bagi tahu kepada kita bahawa daging yang mentah itu 1 juzuk daripada 1 bahagian itu bukan hak kita, tapi itu hak fakir miskin. Jadi wajib disedekahkanlah. Baik, pembahagian daging korban ni mana yang paling afdal? Yang paling afdal ialah orang yang berkorban ambil sebesar tapak tangan. Orang yang berkorban tu ambil sebesar tapak tangan untuk dia makan bersama dengan anak-anak isteri dia. Sekadar contohnya, ini daging kita pegang, mana yang melekat di tangan kita itu, itulah bahagian kita untuk anak isteri kita. Yang lain itu semua sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kita terbalik. Tempat kita ni dah jadi terbalik. Yang sebesar tapak tangan itulah sedekah, yang 1 baldi itu kita punya. Jadi mana konsep berkorban di sini? Tak betul lah. Patutnya daging itu banyak kita sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi dah terbalik. Jadi itu ranking pertama. Kita ambil sebesar tapak tangan, yang lain semua sedekah pada fakir miskin dalam bentuk mentah. Level kedua, level ni kurang sikit pahala dia. Kurang sikit maksudnya dari sudut afdal dia kurang sikit. Level kedua, iaitu bahagi 3. Kalau daging 9 kilo, 3 kilo kita ambil untuk diri kita, 3 kilo untuk sedekah. Itu level ketiga sudah. Level kedua ini 9 kilo, 3 kilo untuk kita, 6 kilo untuk fakir miskin. Itu level kedua. Maksudnya 1/3 untuk diri orang berkorban, 2/3 semua untuk fakir miskin. Itu level kedua. Level ketiga, ini dari sudut afdaliyatnya. Level ketiga iaitu yang macam tadi lah, kita bahagi 3. 1/3 untuk diri orang berkorban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah. Itu jiran tetangga, sahabat-sahabat dari kalangan orang yang berada, yang bukan fakir miskin lah, yang disebut sebagai hadiah. Kalau kepada fakir miskin disebut sebagai sedekah. Sedekah. Jadi itu kaedah pembahagian